Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan Sunan An-Nasa'i bab yang ke-13. Al-musalli yakunu bainahu wa bainal imam sutrah. Ada sutrah antara musalli dan imam. Jadi perbincangan dalam bab yang ke-13 ini berkait dengan salat berjamaah, di mana antara makmum dengan musalli, yakni makmum, yakni musalli itu maksud di sini makna makmum, dengan imam itu mana ada terlindunglah, ada dipisahkan oleh sutrah, sama ada kain ke, dinding ke, ataupun apa sajalah. Itu maksudnya. Jadi di bawah tajuk ini Imam Nasa'i rahimahullah kemukakan satu riwayat, iaitu riwayat yang ke-762. Wa bihi qala akhbarana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة فقال اكلفوا، alif tu berbaris di hadapan, اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله عز وجل وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hasirah. Hasirah ini makna tikar kecil, yang dihamparkan pada siang hari, dijadikan hamparan untuk duduk. Maksud dihamparkan itu maksudnya dijadikan hamparan untuk duduk. Hasirah ni kena ingatlah, sebelum ni saya telah sebut dah, hasirah ni tikar yang dibuat daripada daun-daun pokok. Sebab kita tikar tempat kita kan, daun kual, mengkuang itu. Dia jalin lah. Tu. Tapi yang ini disebut kecil, saiz dia kecil, yang mana pada siang hari Nabi gunakan sebagai hamparan untuk Nabi duduk, dan pada malam hari dijadikan tirai untuk salat. Dan dijadikan tirai untuk salat pada malam hari. Dan dengan adanya tikar yang dijadikan sebagai tirai, maka orang ramai tahu baginda sedang salat. Maka mereka akan salat bersama Nabi SAW. Salat itu berlaku dalam keadaan ada sutrah antara Nabi dan sahabat. Contohnya begini mudah. Kalau cuba tengok di bahagian hadapan, kan tak? Mana kata kita letak, kalau gantung tirai, Nabi salat di situ. Itu begitulah lebih kurang kedudukan dia. Tujuan Nabi buat begitu maknanya Nabi, supaya Nabi tidak nampak banyak sudut pandangan tu, supaya lebih khusyuk lah. Mana seolah-olah Nabi isyarat jangan ganggu dia lah. Ni kalau dalam riwayat Bukhari sebut perkara ini berlaku dalam bulan Ramadan. Berlaku dalam bulan Ramadan. Cumanya sahabat Nabi bila dia tengok ada tirai tu, maknanya adalah tu Rasulullah tu. Hanya pakat pergi semaya. Mana berimamkan Rasulullah. Itu maksudnya. Selepas itu baginda SAW telah bersabda. Ini berlaku beberapa malam juga ni, dalam setengah-setengah riwayat sebut. Selepas itu Nabi SAW bersabda,
Maksimalkanlah ibadat. Ni saya terjemah bahasa mudah. Maksimalkanlah, mana perbanyakkanlah oleh kamu ibadat setakat yang kamu mampu. Makna banyak ni, maksud banyak ni, dia bukan bilangan, dia bergantung kepada kemampuan kamu. Jangan kamu buat ibadat dalam keadaan tidak terancang. Buat banyak tu katnya ikut, lepas tu tak buat. Ataupun kau semakin menurun. Itu yang dimaksudkan di sini. Nabi tak suka begitu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan jemu, bahkan kamu yang akan jemu. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla lebih menyukai ibadat yang dilakukan secara istiqamah walaupun sedikit. Selepas itu, baginda meninggalkan musallanya. Musalla tu tempat tadilah, tempat Nabi salat di masjid, di satu sudut yang Nabi letak tirai itu. Itu maksud musalla. Semua ni dalam masjid Nabi ni. Masjid Madinah yang berlaku ni. Baik. Jadi Nabi tidak kembali kepadanya sehinggalah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sikap baginda sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan sesuatu amalan, beliau akan melakukan dengan berterusan. Jadi dalam kisah tadi Nabi buat beberapa malam sahaja. Padahal Nabi yang mengikut Aisyah, bila dia buat ibadat, dia tak akan tinggal dah ibadat tu. Tapi orang ni dia tinggal ke? Siapa mati dia tak buat dah. Apa hikmah di sebalik perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Cuba kita tengok di sini. Perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama hadis bab, iaitu hadis Aisyah adalah muttafaq alaih. Hadis ini menjelaskan keharusan salat di belakang imam yang terpisah dengan sutrah. Jadi kalau kita tengok zahir hadis ni pun jelas apa tu. Nabi salat, maknanya Nabi asalnya Nabi salat secara munfarid, secara bersendirian, bukan berjemaah. Cuma sahabat-sahabat yang ada dalam masjid tu, bila dia tengok Nabi salat, ni salat ni makna salatul lail, tahajud lah ni. Maka sahabat pun ambil peluang itu. Salat bersama Nabi, yang mana di sini fokus kepada perbincangan ini, maknanya antara Nabi dengan sahabat yang menjadi makmum itu terpisah dengan tirai itulah. Maknanya boleh. Sebab Imam Nasai ni antara dari sudut fiqh Imam Nasai, semua saya tidak masuk ke di sini, dia ada kitab lain pula ni. Taujih fiqh Imam Nawawi. Imam Nasai. Jadi Imam Nawawi kata tidak jadi masalah. Baik, selepas ni saya akan sebutlah dia punya syarat yang diletak oleh ulama. Kalau kita tak nampak imam tu, dia ada syarat dia. Cuba tengok Masjid Muhammadi. Sini pun kita atas Masjid Telipuk pun tak nampak imam. Tapi tak apa, sebab apa? Ada skrin tu, ada TV. Lepas tu bunyi suara tu, jelas. Okey, cuba kita tengok. Berdasarkan hadis Zaid bin Sabit, kes ini berlaku dalam bulan Ramadan. Mana kalau kita tengok dalam hadis lain, dalam riwayat Bukhari dan sebagainya, mana kes ini berlaku dalam bulan Ramadan. Mengikut Imam Al-Bukhari, berkenaan hadis riwayat Zaid yang bermaksud Rasulullah SAW telah membuat bilik untuk salat dalam masjid. Imam Bukhari berkata, saya kira beliau, yakni Zaid, menyebutkan daripada tikar pada bulan Ramadan. Sebabnya dalam riwayat Bukhari, Zaid yang sebut, dia sebut juga tikar tu, dia sebut juga. Cuma yang dia sebut, yang tidak ada dalam Sunan Nasa'i ini, bulan Ramadan. Soal riwayat Aisyah ni kalau kita tengok, tak ada sebut ni. Tidak ada disebut bulan Ramadan. Tapi riwayat Zaid bin Thabit, dalam Bukhari dan sebagainya sebut, tikar pun dia sebut. Dan dia sebut tambahannya pada bulan Ramadan. Lalu baginda selesai salat di situ pada sebelah malam, dalam beberapa malam, dan para sahabat pun turut salat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Zaid bin Thabit. Jelas disebutlah. Jadi beberapa malam tu setengah ulama kata sampai 3 malam ada yang sebut. Sebab Nabi ni bila dia semaya, dia bangun tu 1/3 akhir tu, sekitar pukul 3:30 tu dia rapat kau nak bersahur. Tu yang timbul baca Baqarah tu. Jadi Nabi SAW, sebelum kita pergi pada perbincangan, jadi Nabi dia bimbang, kukuk sahabat dia terlalu gairah nak beribadat, setengah-setengah tu mungkin tak layak lagi buat sepanjang itu. Kerana tak biasa. Nabi ni tak ada jadi masalah pada dia, ringan saja bagi dia. Jadi Nabi tak mahu sahabat ni kerana terlalu gairah, buat seketika banyak, kemudian semakin menurun, lepas tu tinggal. Ataupun buat, kita kata cilai-ciluk, kita kata, dia tak segitu. Makna di sini Nabi mengajar kita
bila kita nak melakukan ibadat ni, kena tahu cara dia. Janganlah kita buat satu ketika lepas tu tinggal tu. Itu sangat tidak disukai. Sebab tu Nabi kaitkan dalam hadis tadi, secara umumnya hadis, Allah suka ibadat tu kalau sikit pun tak apa, asalkan berterusan. Maknanya Allah tak suka buat sekali-sekali lepas tu tinggal. Bulan Ramadan hebat, bulan lain tak. Tak sih gitu. Itu bukan kaifiat dia. Baik. Yang keempat, tikar yang disebutkan dalam hadis adalah tikar yang digunakan oleh Rasulullah untuk hamparan pada siang hari dan digunakan sebagai tabir di musallanya yang khusus di dalam masjid. Hadis memaparkan fenomena kehidupan Nabi SAW yang sangat sederhana dan zuhud. Saya petik poin-poin saja. Ni antara kesimpulan ulama buatlah. Maknanya Nabi ni, kalau kita tengok cara hidup dia, memang ringkas sungguh. Mana tikar tu lah. Yang mana tikar ni dalam syarah hadis, tikar ni kalau kita ingat mudah, kita spray air, dia jadi lembut tikar tu. Tu kesal daun pokok tertentu. Tu. Tidak jadi kerah tu, tidak. Kalau kerah tu kita renji air tu, dia jadi lembut lah. Tikar tu. Kita bincang dah sebelum ni. Tu dalam dari sudut bahasa lah. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa Nabi SAW sangat sederhana dan zuhud kehidupan Nabi. Kehidupan baginda SAW walaupun sangat sibuk dengan urusan pemerintahan pada siang hari, namun tetap hebat ibadatnya pada malam hari. Sebab hal ni Aisyah kata Nabi, walaupun dia tak buat dari masjid, lepas tu dia keluar rumah dia. Dia tak buat seterusnya di masjid, takut sahabat tu selepas ni tinggal. Buat-buat lepas tu tinggal. Dia tak segitu. Sebab apa? Sebab Nabi dia nak buat ni rapat ke waktu sahur. Maknanya kalau contoh kita, dia begini, kalau kita bagi daripada maghrib sampai pada masuk waktu Isya, kita bagi 3 bahagian, kita ambil 1/3 akhir, dia sekitar pukul 3.30. Jadi kalau pukul 3.30 tu, nak sapa dekat dengan waktu sahur. Sebab waktu sahur Nabi dekat subuh. Berapa jam tu? Memang Nabi maksud nak buat gitu. Cuma dia fikir orang belakang dia ni, aku jadi imam ni pakat hari ni. Nama lepas ni tak buat dah. Pada tajuk ni bukan khusus untuk bulan Ramadan. Maksudnya baca ayat panjang tu. Sebab Nabi dia nak baca panjang. Sebab tu dia keluar rumah dia. Membuat dirilah buat dasar pada kemampuan kamu. Tapi biar istiqamah. Itu Nabi besar. Kerana Allah suka begitu. Allah suka begitu. Jadi kesungguhan para sahabat mencari maklumat berkenaan kehidupan Nabi SAW demi mengikuti sunnah dengan tepat. Ini saya buat kenyataan ini berdasar pada riwayat-riwayat lain yang sebut cerita ini juga. Jadi para sahabat ni, dia tunggu, dia tengok, Nabi semaya tu. Mana setengah tu pergi, tengok ahli tabi'ah Nabi sudah semaya. Maknanya mengambil tahu tentang ibadat Nabi untuk diikuti. Itu maksudnya. Betapa kasih dan inginnya Nabi SAW agar umatnya sentiasa mendapat kebaikan. Baginda SAW sentiasa membimbing mereka agar sentiasa terus mengurus kehidupan di dunia, agar tepat, sentiasa tepat mengurus kehidupan dunia, khususnya dalam melakukan ibadat. Sama ada ibadat khusus atau ibadat umum. Jadi semaya malam tu ibadat khusus tu. Baginda mendidik mereka cara beribadat yang betul agar mereka mendapat mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah melakukan ibadat adalah punca mendapat mahabbah Allah. Istiqamah melakukan ibadat. Jadi Nabi bimbing aku jadi kerana semata-mata kerana orang panggil kegairahan. Nabi buat gitu. Beriman dengan Nabi, dia takut jadi gitulah. Khilaf ulama berkenaan keharusan mengikut imam dalam keadaan ada sutrah antara makmum dengan imam. Ini khilaf ulama. Walaupun zahir hadis ni kira-kiranya boleh lah. Tapi kena ingatlah, ni semaya sunat ni. Asalnya. Okey, baik, tak apa, cuba kita tengok. Tapi para ulama kata untuk semaya fardu pun boleh. Cuma hak ni berlaku untuk semaya sunat. Kalau semaya fardu pun tak apa. Sebab tu tempat kita sekarang ni, bukan kita tahu masjid ni pun gitu. Masjid Telipuk pun gitu. Tak nampak belakang tu. Masjid Muhammadi, bangunan lain. Boleh lalu kereta ke tengah tu. Dalam hadis ada sebut pula lagu mana tu. Zaman sahabat. Boleh ke tidak? Kita jalan orang guna lah. Kita mayal di sana. Tok imam duduk dalam masjid. Masjid duduk dalam ni. Maknanya antara makmum dengan imam terpisah oleh jalan. Akan ada tajuk di akhirat.
Akan ada. Bagaimana sahabat ada buat begitu. Cuma ada syarat dia. Baik, yang pertama harus mengikut mazhab Malik. Mengikut mazhab Malik tak apa. Pendapat ini dinukilkan daripada Anas, Abu Hurairah, Ibnu Sirin dan Salim. Salim ni anak Ibnu Umar. Salim ni anak Ibnu Umar. Urwah pernah salat berjemaah ketika beliau berada dalam sebuah rumah tu. Sebuah rumah tu tersalah tu. Sebuah rumah. Dan ada sebatan jalan yang memisahkan beliau dengan masjid. Mana dia semaya dalam sebuah dar. Dar tu rumah. Tapi jelas lah nampak dia punya masjid. Tak nampak imam. Jadi antara dia yang dia berada dalam rumah tu dengan masjid yang mana di situ ada imam dan juga ramai dia punya musalli, dia semaya tu terpisah dengan jalan. Ada dia buat gitu. Tak ada siapa pun tegur dia. Dan menjadi dalil kepada ulama keharusan itu. Baik, tak apalah ni secara umum dulu ya. Kata Imam Malik, tidak mengapa seseorang salat dalam keadaan beliau dipisahkan dengan imam oleh sungai atau jalan. Demikian juga salat di atas kapal yang berada berdekatan. Ni kapal ni kapal laut lah kita tu. Bukan kapal terbang tu dak ni. Mana kapal ni sufun tu. Dan imam berada di atas salah satu kapal. Kapalnya 5,000 butir kapal. Tapi kita tahulah imam duduk sini. Tapi dekatlah. Itu tidak jadi masalah. Boleh tu. Di sudut fiqh ni. Maknanya kalau keadaan tu sukar nak semaya nak turun ke kawasan darat ni, sukar nak boleh semaya. Tapi rapat-rapat misalnya dia ikat kapal tu, jadi rapat-rapat kapal tu boleh pakai maya. Tu. Dia pun dengar suara iman, dia tahu pergerakan intiqal tu. Perpindahan dia punya satu rukun ke satu rukun tu jelas tak akan berlaku ishtibah, kekeliruan itu. Mengikut Imam Malik tak ada masalah. Namun ada sebahagian ulama yang tidak suka salat dalam keadaan terpisah begitu. Ada ulama tak suka. Setengah tu kata makruh. Sayyidina Umar sendiri antara yang tidak suka salat dalam keadaan demikian. Sebab dalam satu riwayat ada sebut Sayyidina Umar dia tengok ada sahabat semaya terpisah. Dia tak pergi duduk dengan jemaah tu. Dia pergi cari lain. Mana dia tak suka. Tapi dia tak kata apa. Sebab Nabi pun tak lari. Dia tak kata tapi dia tak suka. Sebab terpisah gitu. Tu ada disebut gitulah. Tapi dia tak marah sebab Sayyidina Umar ni kalau salah dia tak elak gitu. Sayyidina Umar. Kalau salah dia tak elak gitu. Tapi hak ni maknanya cuma dia tak suka. Sebab tu dia guna istilah kariha. Kariha ni setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata rendah lagi. Mana dia tak suka. Itu. Sebab tu saya terjemah begitu tu. Baik, Asy-Sya'bi dan Ibrahim tidak suka salat dalam keadaan terpisah makmum dan imam oleh jalan. Kata Imam Abu Hanifah, tidak boleh terpisah makmum dan imam oleh jalan kecuali sah bersama pada jalan. Maksudnya begini, sebab dalam beberapa yang saya rujuklah, maksud Imam Abu Hanifah ni gini. Contohnya begini misalnya. Kita ada jalan tu. Maknanya kalau antara kita kata dua tepi jalan itu semuanya ada makmum. Tu tak apa. Misalnya kita datang masjid ni. Tu kan ada jalan tu. Misalnya semaya hari raya, mana sebelah sana pun ada juga jemaah yang salat. Di tengah ni orang boleh lalu. Tu boleh mengikut Imam Abu Hanifah sebab apa? Antara tepi jalan itu semuanya ada makmum. Tidak kata dia terpisah oleh jalan, di tepi jalan tu tak ada dia punya musalli. Misalnya contoh kita atas semaya di masjid ni, lepas tu di tepi jalan nak dekat dengan masjid tak ada. Tiba-tiba di sebelah sana ada. Imam Abu Hanifah kata tak boleh gitu. Dia kena bersambung. Mana jalan tu betul-betul berada di tengah dan di kiri atau kiri kanan jalan tu semuanya ada makmum. Tu baru boleh dia kata. Semua ni sebenarnya kenapa? Cuma saya tidak sebut di sinilah. Cuma saya sempat rujuk dalam internet pandangan ulama. Kena ingat kalau nak rujuk internet kena pastikan dia ada rujukan. Jangan kita terima begitu saya tak boleh. Bahaya gitu. Ni ada rujukan cuma saya tidak masuk di sini. Imam Abu Hanifah sebut gini pun semuanya dengan maksud supaya tidak terjejas pergerakan makmum. Sebab kalau terjejas ni maksudnya makmum dia keliru. Sebab kan Allah Akbar belaka tu. Kalau sami Allah tu tak apa lah. Lepas tu Allahu Akbar ni maknanya turun sujud ke? Kan sujud bangun pada akak kepala daripada sujud untuk sujud kedua tu, untuk duduk antara dua sujud tu, itu pun Allahu Akbar juga. Takut tukar tu. Jadi bila duduk dekat-dekat tu, dia boleh berpandukan kepada makmum yang seberang jalan itu. Semua tu dengan maksud gitu. Baik. Sebahagian ulama menjelaskan, ni kesimpulan ni.
Ni sebenarnya. Jadi ulama-ulama kemudian bila dia tengok tokoh-tokoh imam mazhab buat kenyataan itu, dia boleh faham. Apa dia kata? Sebahagian ulama menjelaskan keharusan salat dalam keadaan terpisah imam dan makmum oleh sesuatu jika ia tidak menimbulkan apa-apa kekeliruan pada makmum berkait dengan perpindahan rukun fi'li oleh imam. Bukan rukun qauli, rukun fi'li. Baru boleh, baru ada keharusan itu. Rukun fi'li ni mana perpindahan rukun tu lah. Kalau kita kata imam baca ayat, baca itu dia panggil rukun qauli. Hak tu tak apa hak tu. Muka bunyi tu imam baca, maknanya duduk diri je ni. Nah. Duduk diri. Gitu maksudnya. Maknanya boleh lah. Dia begini isu dia timbul ni sebenarnya. Dalam syarah. Dalam beberapa syarah disebut. Dia timbul isu ni bila jemaah tu semakin ramai. Di satu ketika tu, semua berada dalam masjid, tak timbul masalah lah. Contoh seperti tempat kita. Kalau kita pergi ke Mekah misalnya. Terasa menang lah. Terpisah bukan sekadar jalan. Bangun ni. Semua tu bangun ni. Kita rumah yang di sana. Tak nampak sikit abu imam. Cuma duk keling kali ni. Sebabnya orang tepi kita, dia tengok orang ni. Itu sebagai panduan. Sebagai panduan. Itu tak apa. Dah main 1 kilometer semai jemaat. Nah, daripada dataran putih tu, luar masjid tu, boleh keliru tu. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi tidak jadi masalah. Seperti Imam Abu Hanifah kata, jauh setara mana pun kena bersambung sah. Kena bersambung. Baik, bab yang ke-14, salat dengan memakai sehelai pakaian. As-salah fi thawbil wahid. Thawb ni pakaian di sini saya telah sebut dah sebelum ni, saya tidak masuk ni. Pakaian ni maksudnya sepatah qamis ni lebih kepada baju qamis ni. Thawb ni kita kata pakaian, misalnya kita kata jubah. Satu lah. Pakaian dalam pun tak ada, singlet pun tak ada, seluar dalam pun tak ada. Hal tu sah pakai. Sebab dia tiga, tajuk ni tiga yang Imam Nasai buat. Pertama sekali pakai baju thawb, lepas tu selepas ni kita akan jumpa tajuk qamis, lepas tu jenis selimut. Semaya pakai selimut saja. Bahankan selimut yang semaya. Tu. Ataupun jenis-jenis gitulah. Kan ada kan kita setengah tengok di selimut tu dia ikat benar ni ada kan. Kalau kita pergi Mekah jumpa belaka tu. Isu hak ni kita akan jumpa selepas ni lah tajuk. Cuma hak ni pakai pakai. Boleh jadi jubah saja. Seluar pun tak pakai. Tu. Itu maksud dianya. Sahabat Nabi ni ramai, saya tengok dalam beberapa syarah hadis, kenyataan-kenyataan sahabat Nabi ni ramai yang pakai yang ada selai. Selai ni setengah-setengah ulama kata selai ni maksudnya hak tergamuk pagi semaya. Mungkin dia pakai waktu tidur tu lain, hak tu tak tergamuk. Soyok situ sini bertapung 2-30 tapung. Pakai lagi sahabat. Jadi nak pergi masjid tak tergamuk tu. Hak tergamuk lagi. Ya. Cuba kita tengok hadis ni. Sedih juga kita baca sahabat ni. Nak macam mana? Inilah ahli syurga ni. Hadis yang ke-763. Wa bi qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id an Malik an Ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah anna sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an as-salah fi ath-thawb al-wahid faqala awali kullikum thawban. Istifham, waw dan li haraf jar. Tiga tu. Awali kullikum thawban. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah bahawa seseorang telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan salat dengan memakai sehelai pakaian. Saya terjemah sehelai pakaian itu sebab dia bukan merujuk pada baju. Bukan sebab kalau qamis ni dia lebih pada baju ada tangan hak pendek tu. Tu. Kalau dari segi bahasa lah. Sebab kalau thawb ni kebanyakan ulama kata itu lebih pada jubbah. Baik. Saya terjemah sehelai pakaian. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah setiap kamu mempunyai dua helai pakaian? Kalau kita nak kata mesti dua helai pakaian, pokok kita ni ada dua pakaian belaka kah? Tak ada jawab pasif tu. Makna kalau kita perhati hadis ni macam tak ada jawab hak dia tanya tu. Hak dia tanyanya bolehkah? Nah, tidak gitu. Ni. Bolehkah? Nabi kata, pokok kita ni ada pakaian dua belaka kah? Jawab tu gitu tu. Lagu mana tu dah? Cuba kita tengok di sini lah. Pertamanya hadis Abu Hurairah ni adalah muttafaq alaih.
Dua hadis yang dikemukakan di bawah bab menunjukkan hukum harus solat dengan menggunakan selah pakaian. Baik. Hafiz Ibn Hajar berkata, saya tidak mengetahui identiti orang yang bertanya adalah hadis bab. Namun mengikut Syamsul Ummah. Ni gelar dia. As-Sarakhsi ni orang panggil Syamsul Ummah. Mentari umat. Alim salah ni. Al-Hanafi. Bermazhab Hanafi. Dalam kitab dia Al-Mabsut. Yang bertanya ni dia kata Thauban. Yang bertanya ni Thauban. Sa'il. Ini dalam hadis ni Sa'il yang bertanya tu Thauban. Ini kalau mengikut Sarakhsi, Syamsul Ummah, mentari umat itu. Baik, mengikut Al-Hafiz dalam kitab Fathnya, dalam kitab Fathul Bari dia, Syarah Bukhari lah. Dia kata maksud sabda Nabi SAW, awali kullikum Thauban. Hak Thauban ni baju Thauban tadi sahabat lain tu, nama tokar tu pula. Ini dia kata sebut dah Thauban. Tu lain tu. Cuma kita tulis kut Melayu ni serupa lah pokoknya nama tokar. Apakah setiap kamu ada Thauban? Oh rupanya hak je tanya tak dia. Lepeh gitu. Tidak gitu. Thauban mana dua baju. Dua helai. Cuma hak je bertanya tadi sahabatlah Thauban. Baik, mengikut Hafiz, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dia, maksud sabda Nabi awali kullikum Thauban, maksudnya begini. Ni. Sebab dia nampak Zahir tak ada jawapan. Sebab tu dia kena hurah tu. Maksudnya begini. Apabila menutup aurat tu wajib, salat itu mesti dilaksanakan. Dan bukan semua orang mempunyai dua helai pakaian, maka situ jawapan. Maka bagaimana kamu tidak faham tentang keharusan solat dengan menggunakan helai pakaian? Hak tu dia Nabi tak sebut. Faham sendiri. Dah lah, pok kita ni ada pakaian dua belakang kau. Sekatu Nabi jawab. Jadi sahabat faham lah, maknanya boleh lah tu. Maknanya boleh. Dia gitu. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Jadi Nabi bagi jawapan dalam bentuk tanya balik. Dah setakat tu ya ada. Maknanya boleh lah tu. Lepas tu kalau kita nak kata kena dua lah, pok kita ni ada dua belah belakang kau pakaian. Gitu maksud dia. Kita pun guna usulub Melayu selalu tu. Lepas tu kita nak pergi yang apa ni? Tanya nak pergi yang apa? Tu yang kita ada kenderaannya. Maknanya kita pergi hak tu. Gitulah jawapan dia. Tak suruh tanya lah. Tanya aku dia lagi. Muka tu ya adanya. Bersikat tu ya adanya. Nak tanya nak pergi yang apa? Kalau kita kata tak boleh kena pergi yang kereta. Lepeh apa kita. Bersikat ya ada. Tu maksud dia. Itu kata Hafiz Ibn Hajar lah. Baik, isu yang ditanya. Ni ulama kita bincang, ni saya ringkaskan. Isu yang ditanya oleh sahabat adalah berkaitan memakai pakaian yang lengkap atau tidak lengkap. Hak tu sebenarnya. Sebabnya kalau pakai satu pakaian ni macam tidak lengkap lah. Pok kita ada kemari sini pakai jubah spanduk tak pakai. Ada. Tabak tak hari. Rela tengok kau live program you know. Tak apalah kita. Hak tu yang dimaksudkan di sini. Maknanya dia tanya tu makna pakaian tu tak lengkap. Muka selah ada. Dua rumah pun tak akal gitu. Bakal dua rumah tu mungkin lah pakai kita kata. Tapi makna dua rumah. Tak kira ni nak pergi masjid ni. Kuliah pula tu. Pakai jubah saja. Bahaya tu. Itu dia tanya. Makna antara lengkap dengan tidak lengkap. Maknanya pada waktu tu lengkap tu makna dua lah paling kurangnya. Misalnya kalau pakai baju ni aja, pula seluar aku dalam tu. Itu lengkap. Itu sebenarnya mengikut ulamanya. Kebiasaan pakaian lengkap adalah dua helai yang menutupi bahagian pinggang ke bawah dan abdomen tu. Maknanya kita atas luar, tak pinggang ke bawah. Lepas tu hak di atas ni pula kira lengkap. Itu maksud dia biasanya. Lepas tu boleh. Jadi timbullah persoalan, boleh kau kita ni ada selai? Boleh kau nak pergi semaya Jumaat ni? Boleh kau nak semaya ni? Tu. Namun jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW adalah harus merujuk kepada kadar. Merujuk kepada kadar yang menutup aurat ketika hendak salat walaupun dengan sehelai pakaian. Asal menutup aurat, pakai lagu mana pun atas kemampuan kamu. Sebab kalau nak suruh pakai dua, bukan ada dua semua. Setengah-setengah tu sehelai benar. Jadi maksud di sini, yang Nabi kata pakailah walaupun sehelai pun asal menutup aurat. Itu maksud dia. Jadi sahabat faham tu. Sebab tu dalam hadis lepas ni Imam Nasai dia kemukakan tajuk-tajuk lain yang membantu kita faham dengan lengkap tajuk sebelum itu.
Baik, dalam kitab Al-Fathul Bari, Hafiz Ibn Hajar sebut, dia kata begini. Ibn Hibban rahimahullah telah meriwayatkan hadis ini melalui jaluran sanad Al-Auza'i daripada Ibn Shihab. Tetapi dalam jawapan Nabi SAW ada disebut, hendaklah ia melakukan tawasyuh, kemudian salatlah dengan kain berkenan. Tapi kena tawasyuh. Maknanya sahabat ni jadi tawasyuh tu apa? Cuba tengok di bawah tu. Sebelum ni pun kita ada sebut dah, takut tak ingat. Tawasyuh ni, nota 5, nombor 5 tu, bawah cuba tengok. Pakaian atau sehelai kain berkenaan hendaklah diambil kedua hujungnya, lalu diikat pada bahagian tengkuk agar tidak terdedah bahagian aurat ketika rukuk dan sujud. Dia gini, maksudnya, sebab apa dikemukakan riwayat, sebab kenapa Hafiz Ibn Hajar bawa riwayat daripada Ibn Hibban ini, yang mana riwayat ni daripada jalur sanad Al-Auza'i diambil daripada Ibn Shihab. Yang mana dalam riwayat tu, dalam Tariq itu sebut, Nabi kata kena tawasyuh. Maknanya yang dikatakan sauban tadi, jenis kain pelekat. Kain pelekat tu agak labuh, misalnya kain pelekat siapa sekat ni. Jadi kalau dia akak naik tekak pun tidaklah siapa nampak lutut. Jenis saub tu, sebab tu saya terima pakai ya. Jenis tu pakai ya. Bukan kain selimut. Hak orang Kelantan panggil selimut telanjang tu selepas ni dia ada hadis. Selimut telanjang ikat tekak, tangan duduk dalam. Tu Nabi tak ui. Bahaya tu. No, Nabi tak ui. Yang buat kerja lagu tu, maya lagu tu. Yang ikat tekak, kita kata, tangan duduk dalam. Supaya orang mani wak tu. Mani wak kan ikat kan ada. Kayak jenis kain dia kira-kiranya tak tubik habur kan ikat tekak. Tu mani wak tu. Tak boleh buat maya lagu tu. Nabi tak ui. Yang selepas ni ada. Hak ni dia ikat tekak tu, tangan dia tubik ni. Dia ambil bucu ni, dia ikat. Dia masuk dia ikat sini. Maknanya tangan dia keluar. Itu maknanya tawasyuh. Itu makna tawasyuh. Sebab apa? Kalau tak buat gitu, boleh jadi ataupun jubah yang besar. Jubah tu selepas ni kain ni ikat tu supaya tidak ternampak aurat tu. Sebab Nabi nak jaga ni. Hak ni dia masuk juga, ni dia masuk ni. Hak ni tutup ni. Tawasyuh ni dia kena tutup ni. Dia akak tu dia mai ikut ni. Dia ambil pucuk mai ikut ni, dia ikat tekuk. Jadi hak ni tutup. Nampaklah sikit ni. Tapi kepala bahu tu tertutup. Itu makna tawasyuh. Tak boleh dedah hak ni. Sebab kalau mengikut ulama Zahiri tak sah maya tu. Sebab tu kita akan bincang selepas ni. Dalam bab menutup aurat ni berapa pendapat ulama? Tempat mana kena tutup sebenarnya? Jadi kalau dalam riwayat sanad Auza'i daripada Ibn Shihab tu, Nabi sebut melakukan tawasyuh, kemudian salatlah dengan kain berkenaan, tak apalah. Tawasyuh tu maksud gitu. Baik. Persoalan berkenaan menutup aurat adalah fardu salat atau tidak. Ini satu perbincangan ulama. Jadi menutup aurat ni termasuk dalam fardu ke tidak? Kita kata tanya waktu dia lagi, bukan semua kata memang kena tutup aurat, tak apalah. Kita nak bincang, nak sebut ni memanglah kita kata, sebab kita ada buat kesimpulan di bawah tu. Ini ayatnya perbincangan ulama. Kena ingat apa yang ulama bincang ni sebenarnya dia berkait juga dengan kemiskinan yang berlaku pada setengah orang. Zaman sahabat. Cuba kita tengok di sini. Ini banyak sebenarnya, cuma saya petik ni kita nampak paling detail lah. Ibnul Arabi. Ada alif lam tu, bukan Ibnu Arabi. Tu masalah. Ibnul Arabi setelah menjelaskan bahawa menutup aurat itu sendiri secara umumnya adalah fardu pada orang Islam. Itu jelas. Menutup aurat ni adalah fardu ain. Maka beliau menyebutkan ulama telah berlaku khilaf dalam masalah ini kepada 4 pendapat. Ini dalam kih semaya. Maksudnya dalam hak menutup aurat dalam keadaan biasa tu, hak tu tak terima masalah tu. Semua terima. Dah fardu ain. Ini dalam kih salat. Mungkin ada tertinggal beberapa kalimah, tapi dalam kih salat ni ulama berbeza kepada 4 pendapat, kata Ibnul Arabi. Yang pertama, wajib menutup keseluruhan badan. Ini adalah pendapat Abul Farash. Tapi hak ni ulama pertikaian. Mana boleh tutup semua? Maya liput dipanggil ghatta. Ghatta ni tutup habis, nampak mata ya. Ada yang kata Abul Farash kata begitu. Sebab tu cuba tengok namunnya di bawah ni. Ini saya petik kritikan Hafiz Al-Iraqi. Mengikut Hafiz Al-Iraqi, tidak ada orang yang berpendapat wajib menutup aurat seluruh badan dalam solat. Maksud menutup aurat tu seluruh badan ditutup. Termasuk aurat dah tidak aurat. Begitu juga kita tidak mengetahui ada orang yang mengatakan seluruh badan adalah aurat. Kita tak jumpa gitu.
Bahkan Ibnu Abdul Bar menyebutkan menyebutkan dalam Al-Istizkar, dalam tu tinggal tu, menyebutkan dalam kitab ada Al-Istizkar bahawa diriwayatkan daripada Abul Farash wajib menutup aurat dalam solat, tapi bila tidak sebut keseluruhan badan. Cuma di sini saya tidak masuk, tadi sempat saya rujuk selepas siap nota ni, saya rujuk ada dinukilkan satu riwayat daripada Ibn Arabi, dia kata Abul Farash kata gitu. Tapi bagi Hafiz Al-Iraqi, dia kata tak tepat. Tak betul, ada silap tu. Mana mungkin bercanggah jauh dengan orang lain tu. Perempuan apa tidak ketemu muka, tak payah tutup. Kaki buku lali ke bawah tu, tak tutup. Kau nak kiranya. Lepas tu Yusuf Qadawi sebut, masa dia sujud, kalau nampak sikit dah naik daripada atas buku lali sepuluh lelaki. Kan nampak pohon kadang-kadang kalau orang gemuk. Biasa kita tengok tu. Tidak sengaja nak ngetar pun. Terlihat muka dia gemuk, dia pakai kain pelekat. Dah kain pelekat tu kita tengah bertidur, kain pelekat tu kecil sikit, dia tubuh dia besar kan. Kan bila dia sujud kenapa pohon tu? Hak tu tak kira. Hak tu tak kira. Pada waktu tu tak kira. Kita akan jumpa hadis ni. Ada sahabat Nabi bila semaya tak ada pakaian, pakai selah. Bila ikat tekak tak sewi nampak ni, jadi bila sujud jadi nampak pohon. Nabi sebut pada perempuan, jangan angkat kepala. Kecuali pastikan lelaki ni betul-betul duduk antara dua sujud, baru angkat kepala. Takut nampak tu lah. Kita kata setahun tu miskin sahabat setengah-setengah nak macam mana? Nyada lah begitu tu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mengemaskan bahagian tengah badan. Kata Abul Qasim, beliau seolah-olah menutup beliau seolah-olah menutup rapat bahagian aurat dan menjaga. Ni Jabir ni, saya tertinggal ni. Mengemaskan bahagian tengah badan. Ini pendapat Jabir. Tertinggal tu, tulis ni. Sebab tu kata Abul Qasim, beliau tu mana Jabir bin Abdullah. Seolah-olah menutup rapat bahagian aurat dan menjaganya dengan menutup bahagian badan yang bersambung dengan kawasan aurat. Maksudnya begini. Maksud kata-kata Jabir ni, bila dia solat tu, misalnya sini dia kemah. Lepas tu kaki pun dia kemah juga. Kalau dia pakai sebelah, dia tasbih selok. Mana kalau pakai kain, dia ikat tengah tu. Biasa tengok tak? Kalau memang saya pernah tengok. Ada orang semaya bila dia pakai kain, kalau tempat amal-amal, dia tidur pun dia ikat kain dia tu. Kain pelekat dia ikat tengah tu. Tasbih selok lah. Jabir buat gitu. Lepas tu sini, misalnya kalau dia pakai jubah besar ke, tekuk besar ni. Kalau kita itu, dia boleh nampak sampai bawah. Dia kemah sini. Dia kemah tengah. Dia ikat dengan tali ke. Jadi kalau dia sujud pun tak nampak aurat tu. Sebab perut ni tidak aurat. Dia buat gitu cara dia. Kalau Nabi suruh kemah atas ni. Lepas ni kita jumpa hadis Nabi kata guna duri. Tak apa, tak ada kacingnya. Tu sebut. Tapi dia ada. Tak apalah. Jadi kata Abul Qasim, beliau yang ni Jabir seolah-olah nak tutup rapat bahagian aurat. Rapat situ, lain biarlah terbuka sikit pun. Dan menjaganya dengan menutup bahagian badan yang bersambung dengan kawasan aurat. Yang ketiga, yang wajib adalah menutup bahagian aurat saja. Ni aurat ni mana aurat mukhaffafah dalam istilah Imam Bukhari, bukan mughallazah. Kalau mughallazah ni kubur dan dubur tu. Ni mana aurat mukhaffafah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Ni mazhab itulah tempat kita ni. Mazhab Imam Syafi'i dia kata asal ketutup itulah pusat dengan lutut lah. Pakai luar 3 suku. Syaratnya kena bawah sikit ada lutut. Ataupun tengah tak apa lagi. Ada juga kata begitu. Patut dedah kepala bahu ni, patut makruh. Sah maya. Abu Hanifah kata gitu. Dan kebanyakan ulama Mesir berpendapat begitu. Sebab pengaruh Imam Syafi'i kuat ke di Mesir ni. Baik, tak apalah. Yang keempat, tidak wajib menutup aurat dan bahagian lainnya. Sebahagian tokoh-tokoh dalam mazhab kita. Mungkin Ibn Arabi, dia Maliki dia kata, sebahagian tokoh-tokoh dalam mazhab kita berpendapat jika berada di rumah dan tidak dilihat oleh seorang, tak tutup aurat tak apa. Tapi kena ingat ni, bukan ni helanya bahagian ni. Maknanya yang dia tutup tu mughallazah. Maknanya dia dedahkan, misalnya contoh dia pakai luar pendek saja. Tak nampak kubur dan dubur. Ada yang kata boleh maya gitu, tapi duduk rumah tak ada seorang pun dilihat dia. Beliau berpendapat pendapat yang sahih. Walaupun ada ulama-ulama dalam mazhab Maliki kata gini, dia tu orang Maliki juga Ibn Abi. Dia kata pendapat sahih adalah wajib menutup aurat dalam solat. Kerana apabila ia wajib di luar solat, maka dalam solat lebih ditekankan lagi.
Duduk di rumah sore-sore tak boleh pakai spanduk gitu maya. Tapi ada yang kata boleh bila tak ada orang tengok. Ibn Arabi kata, tak boleh, dia kata. Tak betul tu, tak sahih tu. Nak ayatnya bila duduk sore misalnya dalam bilik sore-sore. Dia tutupnya aurat mughalladh. Kok berat ya? Mana pohon tu dedah. Kita kata pohon, kata dak ke? Dok maksudnya pohon ni bahagian mana? Nak kau rapat ke sini, kau dak kata pohon. Aurat tu tidak sapa rapat ke bahagian kemalu. Maksud pohon tu. Hak tu kalau kita, hak tu berat nah kalau kata kita. Pohon ni makna atas sikit pada lutut sekarang tu ya. Jangan kita terpakai luar kecil. Kita kata atau kita apa? Hak besar sikit pada span tu. Oh itu biasa panggil dia. Boxer kita tak. Pakai boxer tu kita kata tak. Itulah dia kata boleh tu. Ada takut-takut kita kata. Mana terdedah tu. Apa terdedah? Oh, kita tak paruk tu maya pakai gitu tu. Sebab tu dia kata rumah. Tak ada siapa pun tengok. Ni pendapat ada tokoh-tokoh ni dalam mazhab Maliki. Enggak Ibn Arabi. Ni Maliki kot. Dia kata pada pandangan dia pendapat yang sahih wajib tutup aurat. Tak boleh main gitu. Kerana apabila di luar solat pun boleh. Maka begitulah juga dalam solat lebih ditekankan lagi. Tak apalah. Baik, tak apa. Cuba kita tengok lagi di sini. Kata Waliyuddin rahimahullah, dia kata Qadhi Iyad telah meriwayatkan daripada Abul Faraj bahawa beliau berpendapat wajib menutup seluruh badan ketika solat, dan ini sama dengan riwayat Ibn Arabi. Jadi ada yang menyokong pendapat Ibn Arabi tadi. Walaupun Hafiz Iraqi kata tak betul tu. Khilaf pula situ. Tak apalah tu Jumhur, di sini kesimpulan cuba tengok. Jumhur ahli ilmu dari kalangan sahabat. Ni maknanya sahabat-sahabat yang dianggap musaqqafin maknanya. Sebab sahabat bukan semua ahli ilmu. Jangan kita ingat perawi hadis tu dia ahli ilmu. Maknanya ahli ilmu maksudnya alim. Tak mesti. Tak mesti. Kalau perawi sebagai Imam Bukhari tak apalah tu. Alim. Tapi setengah perawi tu dia menyampaikan hadis dengan amanah, dengan menepati ciri-ciri rawi itu. Tapi bukan alim pun. Kadang-kadang anak murid ambil hadis dia, anak murid tu alim lebih dari dia, boleh berlaku begitu. Bahkan dia riwayat hadis dia. Mana anak murid dia ambil hadis dia, tapi kadang-kadang dia nak faham hadis dia kena tanya anak murid dia. Itu biasa berlaku dalam tradisi pengaji hadis. Dalam bab riwayat ni. Jumhur ahli ilmu dari kalangan sahabat dan juga tabi'i mengharuskan solat dengan memakai sehelai pakaian. Maknanya menutup aurat. Walaupun sehelai pakaian tak apa, asal menutup aurat. Mengikut Abu Sa'id Al-Khudri. Ni perlu yuk kita tahu ni. Kalangan sahabat yang ada dilihat, bukan semua, bukan sentiasa, tapi ada sekali-sekala dilihat mereka mengenakan sehelai pakaian ketika solat. Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar sendiri pernah buat begitu. Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Khalid bin Al-Walid dan Abu Hurairah. Ni kalangan sahabat. Ada dilihat. Bukan anak hari wahid yang gitu. Ada dilihat. Kalangan tabi'in yang berpendapat demikian adalah Malik dan pengikutnya dari kalangan penduduk Madinah. Sebab dia ni imam Daril Hijrah kan disebut. Al-Auza'i dan kalangan penduduk Syam. Sebab pengaruh Auza'i ni kuat di sebelah Syam. Baik, pendapat dia maknanya berkembang di situ lah. Sufyan Ats-Tsauri itu sebenarnya bukan Ats-Tsari, Ats-Tsauri. Tertinggal tu kan. Selepas itu ada U, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, yakni Imam Syafi'i, Abu Tsaur, Ashabul Hadis dan Ahlul Ra'yi di Kufah. Ni antara yang kata boleh juga. Haruh. Kena ingat ni, bila kata haruh bukan bermakna itu pilihan. Mana kalau kita boleh usaha biar lengkap, itulah hak moleknya. Cuma agama kita ni begitulah. Dia ra'i semua orang. Sebab tu Nabi kata, dah pok kita ni duduk sibuk dengan 2 lah, 3 lah. Ada 2 lah belaka ke? Janji menutup aurat. Tu maksud Hafiz Ibn Hajar kata, tu maksud Nabi. Baik, hadis yang kedua, hadis terakhir, hadis kedua di bawah bab ini, hadis yang ke-764. Wa bi qala akhbarana Qutaibah an Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Umar bin Abi Salamah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahid fi baiti Ummi Salamah wadi'an tarafaihi ala 'atiqihi. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Umar bin Abi Salamah bahawa beliau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di rumah Ummu Salamah dengan menggunakan selai pakaian, dengan mengikat 2 hujung pakaian itu pada tengkuknya.
Ni maknanya macam kain sarung lah. Macam kain pelikat. Itu maksudnya. Nabi ikat. Tekuk. Itu maknanya bahu ni termasuk. Tidak terdedah bahu. Baik. Sebelum kita pergi pada perbincangan ringkas itu, ni biodata perawi lah. Siapa dia Umar bin Abi Salamah? Umar bin Abi Salamah. Jadi Abu Salamah tu ayah dia tu, nama dia Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Amr bin Makhzum Al-Qurashi. Kunyah Umar ni Abu Hafs. Beliau ni adalah anak tiri Nabi SAW. Bila Nabi nikah dengan Ummu Salamah tu kan, maknanya dia ada dah lah. Maknanya dia anak pada maknanya suami Ummu Salamah sebelum tu. Hak nama Abdullah tu. Jadi ni anak tiri Nabi, hak hidup dengan Nabi, Nabi bela dia. Nabi pelihara dia. Ni. Beliau telah meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW dan ibunya sendiri Ummu Salamah tu. Ni Ummul Mukminin ni Ummu Salamah. Orang yang mengambil riwayat daripada dia adalah anaknya sendiri Muhammad, anak Umar ini. Nama Muhammad. Abu Umamah bin Sahab bin Hunayf, Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, Thabit Al-Bunani, Atta' bin Abi Rabah, Qudamah bin Ibrahim bin Muhammad bin Hatib, Abdullah bin Ka'ab Al-Himyari, Wahab bin Kaisan, Abu Wajzah As-Sa'di dan anak beliau yang tidak disebut. Ada lagi anak dia, cuma ulama kata tak pasti nama ke apa. Tapi adalah disebut dia tu. Sebahagian ulama menyebutkan Umar bin Abu Salamah ni dilahirkan di Habasyah. Kata Ibnu Abdul Bar, beliau telah dilahirkan pada tahun kedua Hijrah di bumi Habasyah. Ada juga yang menyebutkan beliau berumur 9 tahun ketika kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia lahir pada tahun pertama. Beliau telah menyembelihi Ali dalam peperangan Jamal, meninggal dunia di Madinah ketika berusia 83 tahun. Mana dia ni antara yang menyembelihi Sayyidina Ali dalam konflik yang berlaku di antara Aisyah dengan Sayyidina Ali. Hadis Umar bin Abi Salamah adalah muttafaq alaih. Hadis Umar menjelaskan kaifiat salat dalam satu helai pakaian, iaitu dengan mengikat dua bahagian tepinya, kemudian diletakkan pada tengkuk dan dua tangannya dikeluarkan. Jangan tangan duduk dalam. Itu tak boleh. Bentuk pemakaian begini disebut dengan al-mukhalafah, at-tawasyuh dan al-iltihaf. Itu tiga istilah yang merujuk pada bentuk pemakaian yang sama. Terdapat suruhan daripada Nabi SAW berbuat begini bagi orang yang memakai sehelai pakaian ketika salat. Makna bentuk pakaian kalau tak buat gini, jadi tu, masa tunduk tu jadi nampak aurat dia sendiri. Dia kena buat gini lah. Tapi kalau selah pakai jubah boleh kacing sampai tekak, tak ada masalah lah. Ni merujuk pada pakaian jenis gitu. Dia gini mudah. Kalau kita biasa kita pergi ke Tanah Haran, kita pergi Mekah, kita jumpa macam-macam. Saya pergi ke kawasan pendalaman, pernah ada pengalaman sekali. Pergi pagi klik gelap. Naik highlight ni orang di Fatani, 25 tahun dia duduk situ. Buka dia ni bahagian ni lah, dia ada catering ni. Dia ni tukar masuk lah, dia ada comel lah tempat dia, tak apa. Dia ajak saya pergi, dia kata nak beli kambing untuk orang bayar dam. Dia kata kita nak pergi kawasan Badawan. Kata boleh lah, molek lah. Peri tak ayah saya habuk, dia bawa pergi. Pergi, yalah nak ayat pergi jauh tu kita tengok, memang pakai airport dia, belah sini nampak posak. Aku tahu baru mudah faham kita baca hadis. Kena tahu budaya dia. Jubah tu dia Ahmaya tu. Hak tu Nabi kata kalau jumpa duri pun cocok duri gitu, tak suwi nampak lah. Lama duk tengok dia, alik kalah tu. Duk tengok aurat sendiri, takut tu lah. Takut jadi semua Nabi suruh ikat. Jadi kalau kita tak ada jubah kita buat kita ni. Tengok, batuk. Jadi kalau dia nak pecah pun mudah tu. Tapi dia pakai seluar. Nak ayatnya kalau pakai hak tu saja, dia kena ikat. Itu yang dimaksudkan di sini. Tu. Mana terbuka luah tu kan? Terdapat suruhan daripada Nabi SAW berbuat begini bagi orang yang memakai sehelai pakaian ketika salat. Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam sahihnya daripada Ikrimah. Beliau menyebutkan, beliau ni mana Ikrimah? Saya telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya asyhadu. Bukan main tu. Abu Hurairah nak ayat dia dengar diri siapa dia jaga, dia guna kalimah asyhadu. Aku bersaksi. Sami'tu. Saya telah dengar Rasulullah bersabda, sesiapa yang ingin salat dengan memakai sehelai pakaian, maka ikatlah bahagian dua tepinya dan letakkanlah pada tengkuknya. Ni dia panggil mukhalafah tadi lah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtimal as-samma dan ihtiba, iaitu memakai sehelai pakaian dengan mengikatnya di tengkuk dalam keadaan tangan berada dalam pakaian berkenaan dalam keadaan tidak ada pakaian dalam. Ihtimalus samma ataupun ihtiba. Nabi tak benar. Orang Kelantan panggil, minta maaf ni bahasa Kelantan, dia panggil selimut telanjang. Boleh faham Kelantan, boleh faham. Kain sarung, kain pelekat, dia kat tekuk. Lepas tu dalam tu tak pakai apa-apa. Kalau orang, minta maaf ni sebut ni, kalau ada orang tepi patah kan, dia tak ada tanda. Kalau dia nampak dia cokoh limut gitu, jangan kira kat. Dia duduk tengah buat projek tu. Duduk tengah buat air besar. Tu kan biasa ke tak? Tu kan. Tu biasa. Bukan kita nak kata dulu cerita lawan orang tu patah tanah Syamil pun kita yoga. Tapi itulah selimut belanja tu, itulah ihtimalus samma itu. Nabi tak benar gitu. Maya dalam keadaan gitu memang tak benar. Tapi ulama kata semaya sah, cumanya makruh lah. Makruh maksudnya. Kemudian bab yang ke-15 ni kita bincang minggu depan lah. Memakai sehelai baju. Saya terjemah baju tak dipakai ya. Sebab disebut qamisin wahid. As-salah fi qamisin wahid. Mana semaya dalam satu helai baju, pakai baju. Ya baju jubah ke ataupun pakai baju kurta ke. Tak misalnya kurta tu labuh sikit, pakai lutut ke misalnya kata. Tak, lagu mana tu? Ataupun apa maksud dia ni kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.